Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyediakan kaunter promosi AES, iaitu kesedaran, pendidikan dan perkhidmatan pada program Madani Rakyat Zon Tengah. Konsep kaunter terbuka selaras pendekatan terkini LHDN berbanding menumpukan pendekatan secara penguatkuasaan sebelum ini. Pengarah Operasi Negeri Seksyen Khidmat Pelanggan LHDN Muhammad Faizal Ibrahim kata kaki tangan kaunter bersedia menjawab pertanyaan pembayar cukai, juga memberi informasi dan sokongan dalam sebarang isu berkaitan cukai termasuk pertanyaan mengenai tata cara pembayaran, pelaporan pendapatan atau pemotongan cukai. Pemohon bantuan sumbangan tunai rahmah pula STR boleh mendapatkan perkhidmatan seperti semakan status permohonan STR, permohonan baru STR dan kemaskini maklumat isi rumah STR. Program Madani Rakyat Zon Tengah berlangsung 3 hari di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Program Jualan Rahmah Back to School peringkat Negeri Sembilan tahun 2024 yang bermula semalam hingga 26 Februari mendapat respon positif daripada masyarakat. Tinjauan kru RTM mendapati ibu bapa dan anak-anak telah berkumpul di salah sebuah pasaraya terlibat di Senawang sejak pukul 10.30 pagi. Kesemua mereka ingin mendapatkan barangan keperluan sekolah dengan harga yang berpatutan dan berkualiti. Rata-rata ibu bapa juga bersetuju dengan penganjuran jualan rahmah kali ini memandangkan persiapan bagi sesi persekolahan tahun 2024-2025 perlu dilakukan serentak dengan persiapan Hari Raya Aidilfitri. Ia sekaligus dapat membantu keluarga terlibat dalam merancang kewangan dengan lebih efisien. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sebelum ini melancarkan jualan rahmah Back to School peringkat Negeri Sembilan di Bahau. Ia dilaksana secara serentak melibatkan 43 lokasi premis di seluruh Parlimen Negeri Sembilan. 50,000 peminat sukan pemotoran bakal membajiri RSZ Fighter yang akan diadakan di Serambi Teruntum di Kuantan pada 1 hingga 2 Mac depan. Exco Pahang Fazli Muhammad Kamal berkata penganjuran sulung ini bakal disertakan dengan pelbagai program pengisian termasuk Subuh Warrior. Jelasnya, program seumpama ini bukan sahaja dapat menghimpunkan ribuan pecinta sukan pemotoran negara, malah turut menyumbang pada ekonomi komuniti setempat. Justru beliau mengalu-alukan orang ramai khususnya peminat pemotoran dari seluruh negara untuk sama-sama memeriahkan program ini. Perkembangan sukan, Bayer Leverkusen mencipta rekod baru, muncul sebagai kelab Jerman pertama menang 33 perlawanan berturut-turut dalam semua kejohanan kompetitif. Pencapaian cemerlang itu dilakar selepas pasukan itu 2-1 ke atas Mainz dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi. Saingan berlangsung di Bay Arena menyaksikan pasukan tuan rumah bermula garang meledak gol pembukaan seawal minit ketiga menerusi pemain tengah Granit Xhaka. Bagaimanapun, kedudukan itu tidak bertahan lama selepas Mainz berjaya menyamakan kedudukan 5 minit berselang hasil penyudah tonggak pertahanan Dominic Kor. Kedudukan satu sama kekal hingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, Leverkusen kendalian Xabi Alonso menggandakan asakan dan berhasil merobek gawang Mainz melalui Robert Endrick pada minit ke-68. Usaha Mainz memburu gol penyamaan bertambah sukar selepas Jessic Ngancam dilayangkan kad merah pada minit ke-80 selepas mengasari pemain lawan. Keputusan 2-1 kekal hingga ke whistle penamat. Kemenangan membolehkan Leverkusen mengumpul 61 mata, 10 mata di depan pencabar terdekat Bayern Munich yang bermain kurang satu perlawanan. Beralih ke kejuaraan tenis Dubai, pemain Rusia Anna Kalinskaya melakar kejutan menewaskan pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek sekaligus mara ke perlawanan akhir. Kemenangan meletakkan beliau kini semakin hampir untuk merangkul gelaran peringkat jelajah sulung. Kalinskaya bagaimanapun ketinggalan 2-4 pada awal aksi sebelum bangkit meningkatkan tempo permainan dan berjaya menekan Swiatek melakukan beberapa kesilapan. Pemain berusia 25 tahun itu mengekalkan rentak cemerlang sekaligus mengesahkan kemenangan 6-4 pada set pertama dalam tempoh kurang sejam. Perkara itu nyata memberi keyakinan kepada Kalinskaya yang turut mempamerkan pukulan bertenaga pada set berikutnya sekaligus menang 6-4. Pemain ranking ke-40 dunia itu bakal berdepan Jasmine Paolini dari Itali di pentas akhir. Paolini sebelum itu mengatasi tenterangan sengit pemain Romania Sorana Cristi dengan keputusan 6-2, 7-6. Sekian berita semasa dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.